أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا وأولادنا وذرياتنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak syukur. Alhamdulillah wa syukurillah kini dan selama-lamanya insya-Allah. Semoga Allah pelihara iman kita. Semoga Allah pelihara iman kita tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya, ada yang sudah kenal. Sejak daripada first year student, kita skip. First year student saya selalu datang ke sini solat Zuhur, solat Asar sama-sama dengan pensyarah. Nama pensyarah tu Dr. Imam di Masjid India. Tak kenal. Selalu datang sini solat Zuhur junior. Junior dekat sini. Baru lagi? 2 tahun. Ha? Dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun dah? Tapi sebelum pernah nampak. Oh. Kawan saya dekat College Matrikulasi Perlis. Oh. Muhammad, saya kenal Muhammad. Dan beberapa rakan dekat sini. Abang dekat sana tu kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah kenal ni. Tapi pada malam ini saya berada di depan saudara, di depan sahabat-sahabat sekalian. Bukan untuk guru ni, bukan. Jangan anggap saya untuk guru. Anggaplah kita saling bersaudara, saling sahabat, saling sayang menyayangi. Nak kita pasal kasih sayang ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata orang mukmin ni, siapa orang mukmin ni? Orang mukmin ni yang letak dalam hatinya dia yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yakin dalam hati dia tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kita lihat satu persatu, tiada Tuhan melainkan Allah. Dekat luar kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana dengan penterjemahan kita, tindak tanduk kita yang menyatakan kita ini tiada Tuhan melainkan Allah? Allah kata apa? Allah suruh apa yang dia suruh, Allah larang apa yang dia larang. Kita mesti yakin apa yang Allah suruh itu yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk makhluknya, yang terbaik untuk segala penciptaannya. Apa yang Allah larang itu adalah yang terbaik untuk segala manusia, segala makhluk. Contohnya apa? Dalam kehidupan seharian kita cakap dalam solat, berapa kali kita cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita cakap tiada Tuhan, kita dah cakap ni asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana solat kita itu dalam kehidupan kita itu, tiap-tiap kali kita bekerja, kita belajar ke apa ke, di mana asyhadu an la ilaha illallah? Adakah setiap tindak tanduk kita menepati apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang kita tak buat? Kita lihat satu persatu bagaimana kehidupan kita dalam kehidupan seharian. Sebab kita nak balik kepada Allah dengan 2 kalimat syahadat ini. Kita nak balik kepada Allah di akhirat kelak dengan 2 kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini orang mukmin ni. Orang mukmin dia mesti percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana kesaksian kita? Menurut ulama, kesaksian itu yang pertama, bagaimana lidah kita, bagaimana kita punya hati, dan bagaimana perbuatan kita itu yang menyatakan kita ini bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, nilai balik
dalam kehidupan macam mana? Kehidupan kita, cara kita belajar, adakah kita menepati apa yang Allah suruh? Kehidupan seharian kita, adat kita bersama ibu bapa, adat kita dengan guru, adat kita dengan muslim, adat kita dengan saudara-saudara kita, adat kita dengan kawan-kawan. Bagaimana dengan kita punya ibadah, solat kita? Adakah kita melengah-lengahkan solat? Adakah kita solat secara berjemaah? Kalau kita singkat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak solat Jumaat ini, Nabi kata apa? Nabi kepada sahabat-sahabat, ya sahabatku, kau pergi kumpul kayu api, cari kayu api, mana kayu api? Aku nak bakar rumah orang yang tak sembahyang Jumaat. Tak solat secara berjemaah. Sampai begitu macam sekali celaan Rasulullah terhadap orang yang tak solat berjemaah, yang sengaja tak solat berjemaah. Dia dengar azan, dia dengar suruhan azan muazzin ini manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya itu tak ada iman. Ingatlah kata orang mukmin ini dalam hatinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana adin kita ini menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adinnya apa? Cara hidup kita. Cara hidup. Bagaimana cara hidup kita? Bagaimana adab Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia? Bagaimana adab Rasulullah? Bagaimana ibadat Rasulullah? Dan bagaimana jihad Rasulullah? Dan bagaimana jihad Rasulullah untuk menyebarkan Islam? Bagaimana kehidupan Rasulullah? Itu adin kita ini mesti mengikut Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita cakap asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita menyatakan kesaksian kita? Kita yakin Muhammad itu pesuruh Allah. Bagaimana kita yakin? Bagaimana kita yakin? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lihat balik dalam kehidupan seharian kita. Adakah kehidupan kita ini mengikut sunnah Muhammad? Bagaimana Muhammad itu yang terbaik? Muhammad ini khairul khalq, sebaik-baik ciptaan Allah Muhammad. Malaikat ke syurga ciptaan Allah. Tapi nak kata sebaik-baik ciptaan Allah itu Muhammad. Nak kata syurga itu makhluk, kita solatkan kerana syurga itu makhluk. Neraka juga makhluk Allah. Makhluk ini apa? Yang dicipta oleh Allah. Allah itu khalik, pencipta. Ada sebut kata selain daripada Allah, makhluk, termasuk syurga, termasuk neraka, termasuk hari akhirat, termasuk jambatan mizan, itu ciptaan Allah. Nak kata makhluk. Muhammad ini sebaik-baik ciptaan. Apa yang Muhammad buat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadat Muhammad? Bagaimana jihad Muhammad? Bagaimana Muhammad adab dia dengan non-muslim? Sebut kata adab dengan non-muslim, dan nanti kita cerita lepasnya. Dan bagaimana kehidupan kita ini nak mengikut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat-sahabat. Bagaimana? Sebab kita yakin Muhammad ini sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik pesuruh Allah. Allah lahirkan dia atas muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Muhammad ini rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam, untuk menjadi rahmat kepada segala makhluk Allah. Nak kata menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmat kepada manusia, rahmat kepada binatang, rahmat kepada haiwan, rahmat kepada tumbuhan. Sebab Muhammad ini sebaik-baik ciptaan Allah. Datangkan Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nak kata bagaimana Muhammad ini sebagai rahmat sekalian alam. Kita lihat bagaimana umat-umat yang terdahulu, sahabat-sahabat pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dia buat silap sikit, dia buat dosa sikit, Allah timpa bala terus. Kita lihat bagaimana umat Nabi Lut. Apa dosa dia buat? Melibat, sama jenis. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bagaimana dia punya? Dan Allah timpakan bala terus. Nak katanya setiap pada zaman umat Nabi terdahulu, dia buat silap, dia buat dosa sikit, Allah timpakan malapetaka, Allah timpakan bencana. Tapi nak katanya kita lihat bagaimana kehidupan di barat sana, sama seperti kehidupan zaman Nabi Lut.
Sekarang ini Barat di Amerika Syarikat tengah membahas untuk meluluskan undang-undang untuk homoseksual ni kan. Ratu Elizabeth dah meluluskan, dah sokong. Bagaimana umat Nabi dahulu ni Allah timpakan bala terus? Kenapa umat Nabi Muhammad ni Allah tak timpakan bala? Sedangkan dosa yang dibuat oleh umat-umat Nabi Muhammad ini lebih teruk daripada umat-umat Nabi terdahulu. Kita tengok banyak, banyak diskurs sana sini, arak, pemerintah yang zalim. Kita lihat di mana-mana, Amerika serang Iraq, ramai orang menderita, Palestin dalam menderita. Adakah Allah tak kasihan? Adakah Allah tak kasihan kepada penduduk Palestin? Adakah Allah tak kasihan kepada penduduk Rohingya? Adakah Allah tak kasihan Amerika serang Iraq, ulama-ulama mati, Fadilatul Syekh Ramadan Al-Buti dibunuh oleh rejim Syria, Bashar al-Assad laknatullahu alaih, dibunuh. Adakah Allah tak kasihan ulama-ulama itu diambil satu persatu? Nak katanya di sini Allah tak balas terus kerana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah berdoa, ya Allah, ya Allah, Engkau telah, apabila umat Nabi terdahulu, ya Allah, dia melakukan dosa, Engkau balas terus. Ya Allah, akan tangguhkan dosa-dosa umatku ini untuk diperlihatkan di akhirat. Jangan balas, ya Allah. Nak katanya kasih saya Rasulullah terhadap umat dia. Itulah katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Sampai kita melakukan dosa setiap hari ini pun Allah tak balas terus. Allah tak balas. Allah tangguhkan hingga hari akhirat. Tapi beberapa yang kita lihat kejadian aneh itu adalah sebagai satu pengajaran kecilnya daripada apa yang berlaku pada zaman Nabi terdahulu. Pada zaman Nabi terdahulu Allah lipat bumi ini main-main je. Kuasa Allah ini meliputi segala-galanya. Kita yakin Malik Yaumiddin, sifat penguasa Allah itu yang menguasai segala-galanya termasuk hari pembalasan. Allah menguasai. Selain daripada dia ni, ini adalah kuasaan Allah. Tak ada judge dan bagus, tak ada. Tak ada siapa yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok Allah lipat bumi ni main-main je. Allah tenggelamkan Fir'aun main-main je. Allah buka jalan main-main, laut terbuka. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti yakin. Yakin kita pada Allah itu mampu untuk membuat segala-galanya ikut kemahuannya. Dan apabila doa Nabi Muhammad dimakbulkan, kita terselamat walaupun kita terus melakukan dosa. Tapi ingat tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita akan berhadap dengan Allah. Kita akan berhadap dengan Allah. Kita akan berhadap dengan Nabi Muhammad. Kasih Nabi Muhammad ni tuan-tuan sekalian tak boleh kita bayangkan. Sampai di akhirat pun Nabi Muhammad terus mencari umatnya. Mana umatku? Ya Allah, mana umatku? Dia nak tengok umat dia ni. Bilik satu baris, umat Nabi lain. Bilik satu baris, umat Nabi lain. Bilik satu baris, umat Nabi lain. Di mana umat Nabi Muhammad? Nak katanya kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat dia ini terlalu mendalam. Dan bagaimana kita nak kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita mengikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kata kasih sayang Muhammad terhadap kita setara macam tu. Kasih sayang Allah kepada kita setara macam tu, tuan-tuan sekalian. Bagaimana kita dengan akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan sunnah Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Sebab kita akan berhadapan dengan mereka. Bagaimana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Nak katanya kita dosa dan pahala ni right, kita tak boleh nak nampak. Dan kita mintalah Allah peliharakanlah dosa-dosa kita. Peliharalah kita daripada melakukan dosa, daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada kasih wa asyhadu an la ilaha illallah. Kasih sayang Allah terhadap kita ada satu kisah, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Kita nilai satu kisah ini pada suatu hari seorang ibu dan dua orang anak. Seorang ibu dan dua orang anak ni dia hidup dalam keadaan sangat miskin, tuan. Sangat miskin hidupan.
Nak katanya pada hari ini yang paling miskin di Malaysia ni bagaimana? Masih ada rumah rasanya. Ada yang tak ada rumah. Tapi yang miskin-miskin nak katanya tak ada makanan langsung, tak ada makanan untuk dimakan. Dia pergi rumah Rasulullah. Pada masa itu Rasulullah SAW tak ada di rumah. Ada Aisyah, ada Sayyidatina Aisyah ada di rumah. Ada di rumah. Assalamualaikum. Rasulullah tak ada. Keluar Aisyah. Aisyah jawab salam. Dia pun tanya. Dia kata, wahai Aisyah, dalam bahasa Arab dia kata, wahai Aisyah, dia kata, kami sangat lapar. Kau tengoklah anak-anak aku ni tak makan berapa hari dah. Kau tengok, kesihanilah mereka. Kalau kau tak kesian ke aku, kesihanilah mereka. Dua orang anak dia ni sangat lapar. Dan dia pun minta makanan dengan Aisyah. Aisyah punya cari, tak jumpa juga makanan. Nak katanya rumah Rasulullah SAW sendiri pun tak ada makanan. Kita sekarang ini kehidupan kita macam mana tu? Banyak. Walaupun kehidupan Rasulullah itu pemimpin agung, pemimpin segala umat, tak ada makanan rumah dia. Kita tak pernah nak bayangkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Dengan kehidupan kita pada hari ini, ada makanan, makan pizza, makan KFC. Segala-galanya kita mewah pada hari ini. Ada baju, tiap hari pergi kafe makan nasi. Tapi kehidupan Rasulullah tak ada makanan rumah dia, tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya sekalian, tak ada makanan rumah dia. Jumpalah, belik-belik sikit, belik-belik, jom sekali jumpa 3 biji kurma. Jumpa 3 biji kurma, sahabat-sahabat sekalian, Nabi Muhammad. 3 biji kurma itu nak dibahagi. Apa yang dibahagi kepada keluarga 3 orang itu, tak ada makanan rumah Rasulullah. Itu pemimpin. Nilai pemimpin di zaman sekarang macam mana? Tak payah, tak payah nak bayangkan rumah pemimpin macam tu. Bayangkan rumah kita ya, penuh dengan mewah sangat. Sebab itulah ujian pada umat-umat, pada sahabat-sahabat dahulu, ujiannya adalah kesabaran. Allah uji dengan kesabaran. Macam mana pada perang Khandaq. Perang Khandaq ini Allah uji, nak kata Allah uji dengan kesabaran. Nabi Muhammad cangkul dia punya lubang ni untuk menghalang musuh daripada memasuki Madinatul Munawwarah, nak serang ni kan. Allah uji Nabi Muhammad macam mana? Nak kata Nabi Muhammad ini tak makan berapa hari, dia ikat batu dia ni kat perut. Nak katanya Allah uji umat terdahulu dengan kesabaran. Ikat batu kat perut ni. Nak kata suruh sahabat-sahabat ni nampak Nabi ni tak lapar. Nak kata nak suruh sahabat-sahabat ni nampak, nak suruh sahabat gembira, pemimpin mereka ini berada dalam keadaan sihat. Dia ikat batu kat perut ni sampai bergoncang kok. Nak cangkul lagi ni tengah panas terik. Nak kata itu Allah uji dengan kesabaran umat-umat terdahulu. Syurga umat-umat terdahulu ni dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Banyak Allah uji dengan kesabaran. Salah satunya tadi. Lepas itu pada umat-umat sekarang ini Allah uji dengan kesyukuran. Bagaimana umat sekarang nak bersyukur dengan nikmat Allah? Terlalu banyak nikmat Allah kurniakan kepada kita, pada sahabat-sahabat saya sekalian. Terlalu banyak nikmat. Bagaimana kita nak menggunakan nikmat Allah itu untuk menjadikan nikmat Allah itu penyebab kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu dia sudah lepas. Allah uji dengan kesabaran, dia sabar. Allah uji dengan itu, dia sabar. Allah uji dengan ini, dia sabar. Pada hari ini Allah uji dengan kita dengan nikmat, tuan-tuan. Nikmat makanan, nikmat sihat, nikmat aman, nikmat negara tak bergolak, tak perlu keluar jihad. Supaya sahabat-sahabat dulu tak perlu keluar jihad. Macam sahabat-sahabat tu tak perlu kita keluar jihad. Kalaulah Muhammad hidup sekarang ini, dia ajak kita jihad, berperang dengan mereka, nak pergi dah. Pada umat-umat terdahulu, sahabat-sahabat Nabi ajak jihad, siapa nak pergi? Berebut-rebut nak pergi, tuan-tuan. Nak katanya Allah uji dengan mereka, tapi Allah uji kita dengan nikmat. Adakah kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Berbalik kepada kisah tadi, kisah kurma tadi. Aisyah bagi kepada 3 orang itu, 3 orang anak beranak itu. Satu dapat satu. Ibu yang dapat satu kurma, ini dapat satu kurma, ini dapat satu kurma. Tak sempat lagi ibu dia nak makan, tuan-tuan, sahabat-sahabat saya sekalian. Anak dia dah habis makan dah kurma. Boleh bayangkan kurma itu macam mana? Dah habis makan dah anak dia, nak kata lapar. Ibu dia tak sempat nak makan lagi, anak dah habis makan dah. Anak tu minta, dua-dua anak tu minta.
Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Ibu ni tak sempat nak makan, nak lagi, nak lagi. Dengan kasih sayang ibu, nak kata kasih sayang ibu tu terlalu kasih kepada anak. Nak kata macam dia belah dua kurma itu, tuan-tuan. Dia belah dua, satu bagi ke anak dia, satu lagi pada anak yang satu lagi. Anak tu makan sampai habis. Patut Aisyah yang lihat ini dengan sayu hati dia, tuan-tuan. Sayu hati dia melihat kemiskinan umat dia. Kemiskinan umat. Nak buat macam mana? Dia kalau dia dah ada segunding beras apa tu, terus bagi dah. Tapi rumah Rasulullah pun tak ada makanan. Tak ada makanan, nak bagi apa? Bagi ada kurma 3 biji. Kalau rumah kita ada kurma 3 biji, kita nak bagi tak? Bayangkan, kita nak bagi tak? Ada kurma 3 biji, nak bagi tak kepada orang tu? Jangan kita berjalan-jalan di jalan raya, tengok orang miskin, tengok orang minta sedekah pun kita nak bagi tak sini, nak bagi ke tak? Tapi Aisyah bagi, tuan-tuan sekalian. Aisyah bagi. Balik Rasulullah ke rumah. Balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah. Aisyah pun terus bercerita kepada Rasulullah peristiwa yang berlaku tadi. Dia terus bercerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, tadi ada 3 orang datang yang kita minta kurma. Lepas tu aku terus bagi pada mereka. Aku kasihan pada mereka. Aku terus bagi 3 biji kurma itu. Ceritakan apa yang dibelah satu persatu, dia cerita. Wahai Aisyah, kamu nak tahu tak satu perkara daripada aku? Dia kata. Aisyah pun nak katanya, apabila Rasulullah bercakap sedemikian, Aisyah tahu dah suatu perkara penting yang Rasulullah nak bagi tahu. Itu perkara penting. Apa yang Rasulullah cakap itu datang daripada Allah. Nak katanya sebab apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah cakap, itu semua yang datang daripada Allah. Rasulullah baca Quran dengan Allah. Allah jadi terus direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat. Kita belajar dengan ustaz. Rasulullah, apa yang dia ucap, apa yang dia buat, datang terus daripada Allah Subhanahu, arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cakap macam mana? Wahai Aisyah, kamu tengok, itu baru kasih sayang ibu kepada anak dia. Itu baru kasih sayang ibu kepada anak dia. Kau nak tahu tak betapa kasihnya Allah kepada makhluk-makhluk, kepada manusia-manusia? Nak tahu tak? Aisyah terus mendengar. Kamu nak tahu tak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya itu 70 kali lebih daripada kasih sayang ibu tadi terhadap anak-anak. 70 kali lebih daripada kasih sayang anak-anak ibu terhadap anaknya tadi. Kalau kita tengok, ibu itu belah 2 bagi ke anak itu, satu perkara yang menimbulkan itu kasih sayang ibu terhadap anak. Tak boleh dibandingkan dah. Ibu itu dengan kasih sayangnya dia belah. Biarlah aku tak makan, bila aku berlapar, aku bagi kepada anak aku, asalkan anak aku tak lapar. Nak kata kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya terutama, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk iaitu manusia ini 70 kali lebih. Boleh bayangkan tak bagaimana Allah kasih sayang Allah? Kalau Allah tak kasih kepada kita semua ini, tuan-tuan sekalian, orang buat dosa sikit, Allah balas terus. Buat dosa sikit, Allah balas terus. Nak katanya kasih sayang Allah ini, Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Nak kata, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah kata, ya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah bagi peluang lagi untuk bertaubat. Allah bagi peluang lagi untuk bertaubat sehinggalah ajal datang. Allah jemput dia untuk berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus bagi peluang. Kita lakukan dosa setiap hari, Allah terus bagi peluang. Bertaubatlah kamu. Sebab itulah dia ajar kita bertaubat setiap hari. Supaya sebab kita tak sedar di manakah dosa kita. Nak kata taubat Rasulullah ini, Rasulullah beristighfar berapa kali? Paling-paling kurang 70 kali. Ada ulama kata 100 kali sehari. Nak katanya Rasulullah itu yang sudah maksum. Yang sudah maksum. Sahabat tanya Rasulullah, kau sudah maksum, kau tak buat dosa, kenapa kau mesti beristighfar? Aku ini maksum. Kata Rasulullah, ya aku ini maksum. Tapi adakah aku tak bersyukur dengan apa yang Allah telah bagi kepada aku? Nak katanya Rasul bersyukur.
Beristighfar walaupun kita tahu Rasulullah dijamin syurga, tak payah. Dijamin syurga Rasulullah. Kalau kita tahu Rasulullah itu dijamin syurga, kenapa Rasulullah bersolat sepanjang malam sampai bengkak kaki Rasulullah? Sampai bengkak kaki Rasulullah, sahabat-sahabat sekalian. Nak katanya Rasulullah dah dijamin syurga. Tapi bagaimana kita pada hari ini? Berapa kali kita istighfar? Bagaimana dengan solat kita? Bagaimana dengan solat kita? Ada yang kita melengah-lengahkan dengan sengaja. Kalau ada kelas tak apalah, ada kelas tak apa, kita go on dengan kelas. Tapi kalau kita dengar azan masih lagi melengah-lengahkan solat, masih lagi melengah-lengahkan solat, tuan-tuan sekalian, melengah-lengahkan solat. Kita tak tahu lagi, kita tengah lengah ni, Allah pun ambil nyawa kita. Kita tak sempat nak solat. Tak sempat nak solat. Berbalik kepada tadi. Bagaimana kehidupan kita ini nak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tadi kita cakap asyhadu an la ilaha illallah, kasih sayang Allah terhadap kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kasih Muhammad terhadap kita. Dan bagaimana kita nak balas? Nak balas kasih sayang mereka itu. Nak balas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Kita nak balas kasih sayang Muhammad, kita ikut sunnah dia. Kerana sebaik-baik itu kita ikut sunnah. Kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik ke dengan kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ya, kita sebagai seorang pelajar, terutama antum sekalian, belajar medical tinggi, bakal-bakal doktor insya-Allah. Maka doktor-doktor yang kita nak lahirkan ini doktor-doktor yang mampu menyelamatkan manusia. Doktor-doktor yang bukan sahaja mampu untuk menyelamatkan nyawa manusia, bahkan doktor-doktor yang kita nak lahirkan ini mampu untuk menyelamatkan hati-hati manusia. Kita nak doktor-doktor yang kita lahirkan ini mampu untuk bercakap, untuk merawat hati-hati manusia ini, tuan-tuan sekalian. Penyakit-penyakit sekarang ini lebih banyak yang penyakit hatinya. Penyakit hatinya, doktor-doktor itu nak. Semoga masa kolej ini melahirkan doktor-doktor yang begini, doktor-doktor yang mampu untuk menyelamatkan manusia. Kita letak azam dalam diri kita, aku inilah, aku ini yang akan Ya Allah perkurniakan, masukkanlah aku dalam golongan-golongan yang akan menjadi pejuang Allah di akhir zaman ini. Kalau dulu engkau telah lemparkan sahabat-sahabat Rasulullah bersama mereka berjihad di jalan-Mu, ya Allah, berperang untuk menegakkan agama Allah, dan engkau lemparkanlah aku di akhir zaman ini untuk menyelamatkan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Saya ini, tuan-tuan, tak ada yang mulianya di hadapan ini sebagai seorang sahabat untuk mengingatkan kepada seorang sahabat. Antum semua boleh menasihati saya boleh menasihati. Saling-saling menasihati. Kerana apa? Kita saling zikr, saling mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar medik insya-Allah. Sebab apa? Islam menuntut iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menuntutlah ilmu kamu. Tuntutlah ilmu supaya agama Allah ini Allah dilihat oleh orang-orang yang di sekeliling kamu, dilihat oleh orang-orang kafir sebagai agama yang paling mulia. Agama Allah ini, agama Islam ini bukan agama pengotor. Agama Allah, agama Islam ini bukan agama yang menganjurkan keganasan. Agama Allah ini bukan agama yang Allah lahirkan untuk menjadi seorang yang lemah, untuk menguasai segala genap teknologi, untuk menguasai segala genap ilmu. Kita telah lahirkan banyak Ibnu Sina, banyak ilmuwan-ilmuwan Ibnu Sina kita telah lahirkan. Doktor, tuan-tuan, doktor, tapi ibadahnya tuan-tuan hebat. Ibadat hebat, doktor yang hebat. Dia yang ciptakan bius kan, Ibnu Sina. Ciptakan bius, ciptakan semua pencipta, dia kaji semua. Tapi ibadatnya dengan Allah sangat hebat. Di samping dia menyumbang kepada kehidupan manusia di muka bumi, tuan-tuan sekalian, dia juga hubungan dengan Allah dia jaga. Dia jaga. Kita lahirkan Ibnu Haytham, kita lahirkan Ibnu Al-Khwarizmi. Berbagai ilmu kita telah lahirkan, tuan-tuan. Lahirkan. Tapi nak katanya Allah uji umat Nabi Muhammad ini, Allah jatuhkan duduk berada di bawah supaya dia berfikir begini rupa. Kalau tak hubungan Allah tak jaga, Allah jatuhkan kita pada hari ini, tuan-tuan. Bagaimana kita nak menyelamatkan agama Islam ini, nak bangun balik? Kita lah, tuan-tuan, kita lah. Yakinlah, aku ini termasuk dalam perjuangan di akhir zaman. Yakin. Tak kira anda berjuang untuk dalam ekonomi ke, berjuang dalam bidang medik ke, berjuang dalam bidang apa, semua berjuanglah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu, yakinlah pada suatu masa kelak kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya saya telah diberi tajuk untuk bercakap tentang Al-Fatih. Al-Fatih, tapi pada malam ini saya minta maaf banyak-banyak kerana tidak dapat untuk prepare. Kerana tadi sangat pack kelas, sangat pack. Jadi tak dapat nak prepare. Tapi buat permulaan ini insya-Allah kita buat permulaan kita bercakap tentang tauhid kita dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kehidupan kita ini kehidupan yang Allah redha, yang Allah pimpin. Bila Allah pimpin kehidupan kita tuan-tuan, dia kata Allah pimpin kehidupan ulama. Allah pimpin kehidupan ulama macam mana dia kehidupan dia tuan-tuan. Nak katanya pada hari ini kita akan berhadapan satu lagi kehidupan di akhirat kelak. Kita akan berhadapan dengan Allah. Cuba kita bayangkan bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah jika pada hari ini amal kita setakat ini tuan-tuan sekalian. Kita punya ilmu setakat ini. Tibalah ilmu. Saya ini hanya mampu untuk mengingatkan. Nak menuntut ilmu, ada ulama-ulama. Berdamping dengan ulama. Banyak sekarang ini ulama. Pilihlah. Belajarlah ilmu. Belajar ilmu bagaimana kita. Sebab apa? Di samping kita menjadi seorang doktor, Allah pimpin ilmu perubatan kita dengan ilmu agama. Allah pimpin ilmu perubatan kita dengan ilmu agama. Sebab ramai sekarang ini Allah tak pimpin. Sekarang ini ramai orang ahli ekonomi Allah tak pimpin dengan ilmu agama. Jatuh buat Rasulullah ini. Jadi Allah bagi ilmu perubatan kita ada Allah pimpin dengan ilmu agama, insya-Allah. Dengan ilmu agama jadi pemimpin segala ilmu kita. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal kita berdasarkan ilmu yang kita ada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Setakat itu dulu, minta maaf lah. Minta maaf atas segala kekurangan. Saya daripada Fakulti Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Insya-Allah doakan saya doakan sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah. Semoga iman kita terpelihara. Semoga majlis kita pada malam ini mendapat redha Allah. Anak kata majlis ilmu tuan-tuan yang mengingatkan antara satu sama lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lindungi dia dengan sayap malaikat, dengan malaikat-malaikat yang bergelimpangan mengiringi kita, beristighfar terhadap kita. Semoga saya ikhlas berkongsi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ikhlas bersama saya, insya-Allah. Dan semoga kehidupan kita di akhirat kelak kehidupan yang Allah telah aturkan untuk menjadi kehidupan yang indah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung balik. Sikit lagi. Minta maaf. Pada suatu hari tuan-tuan sekalian, pada suatu hari itu ada beberapa, tak silap saya, 2 orang wanita datang berjumpa Rasulullah. Datang berjumpa Rasulullah, dia bawa buah 5. Dia bawa buah 5. Ini orang-orang bukan Islam, orang kafir. Biasalah Rasulullah ini dia sambut semua. Nak katanya akhlak Rasulullah bersama dengan Muslim macam mana? Dia sambut semua dengan senyuman Rasulullah. Kita tak boleh bayangkan semua Rasulullah itu. Rasulullah senyum terhadap muslimat yang kafir itu. Perempuan yang kafir datang berjumpa Rasulullah. Dia bawa buah 5. Dia bawa buah 5, dia bagi kat Rasulullah. Dia bagi kat Rasulullah. Rasulullah pun dia kata makanlah, dia puji Rasulullah makan. Rasulullah pun kata tak apalah saya makan. Rasulullah makan ulas demi ulas. Terus senyum kepada mereka. Rasulullah senyum. Sahabat ni hairan. Pelik Rasulullah. Hari ni pelik. Kenapa Rasulullah pelik hari ni? Selalunya apabila orang bagi apa-apa kat Rasulullah makan sikit, lepas kepada sahabat-sahabat. Pada hari ini Rasulullah makan 5 tak pas. Sedap sangat kali buah 5 tu kan. Sedap sangat sampai tak bagi kat aku ni kan. Selalunya bagi apa pun dia akan bagi kat sahabat-sahabat. Dia kata rasa kepada sahabat dia bagi tu. Dia akan bagi pas kepada sahabat untuk rasa apa yang mewahnya makanan ini. Tapi Rasulullah tak bahagi kepada sahabat-sahabat dia. Makan ulas demi ulas sampai habis tu. Perempuan kafir itu minta balik. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu pelik hari ini ya Rasulullah? Kenapa pelik sangat kamu punya sikap pada hari ini? Selalunya apabila kamu dapat makanan, kamu akan pas kepada kami ya Rasulullah. Kenapa kami tidak baik? Rasulullah cakap, kalau kamu makan aku bagi buah 5 ini kepada kamu, nescaya kamu akan caci perempuan tadi. Nak kata, kamu nak tahu tak? Dia kata,
buah 5 yang perempuan itu bagi tadi masam, sangat masam. Nak katanya jahatnya perempuan kafir itu, dia bagi buah 5 masam ke Rasulullah. Dia bagi buah 5 masam ke Rasulullah. Rasulullah makan, tapi Rasulullah senyum. Senyum nak katanya akhlak Rasulullah dengan orang kafir. Rasulullah senyum. Kalau aku bagi kat kamu semua, aku bagi kat kamu semua makan, kamu mau caci mereka. Dia kata, kamu mau caci. Sebab masam, terlalu masam. Nak katanya akhlak Rasulullah dengan orang kafir. Kalau tak silap perempuan tadi masuk Islam. Nak kata dengan akhlak Rasulullah, Rasulullah tunjuk ini sampai orang terpikat dengan akhlak Rasulullah. Walaupun bagi 5 masam, senyum. Nak katanya akhlak Rasulullah dengan Muslim. Banyak lagi kisah-kisah Rasulullah. Teladanilah banyak lagi kisah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah, bagaimana sabarnya Rasulullah. Nak katanya Rasulullah sabar, Rasulullah ini lihat bagaimana Rasulullah di perang Khandaq, bagaimana Rasulullah berjihad ketika dia mengunjungi apa tu yang malaikat nak laga-lagakan dia punya bukit, dia punya apa? Taif. Dia kunjungi Taif, macam mana Rasulullah dilempar dengan tahi busuknya, tapi Rasulullah sabar. Nak katanya Rasulullah dibaling dengan batu, dibaling sampai kasut Rasulullah ini penuh dengan darah. Kasut Rasulullah penuh dengan darah. Dilempar dengan tahi, dilempar dengan batu sehingga kasut Rasulullah penuh dengan darah. Selipar Rasulullah penuh dengan darah, mengalir. Sampai Rasulullah ni tak sempat sangat, dia pun mengadu kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah, dia kata, ya Allah, Engkau telah perlihatkan aku dengan umat aku yang mengkhianati aku, yang buat jahat kepada aku, yang sikapnya buruk kepada aku, Rasulullah. Ya Allah, semoga dengan sabarnya aku kepada mereka, ya Allah, Engkau lahirkan zuriat-zuriat mereka ini, zuriat yang akan taat padamu, ya Allah. Sampai malaikat ini nak lagakan, nak ambil bukit itu, nak lempar ke bumi Taif. Jibril kata apa? Ya Rasulullah, kalau kamu suruh aku angkat bukit ini, aku akan angkat bukit untuk lempar di bukit Taif. Nak katanya Jibril itu marah dengan sikap orang Taif melayan Rasulullah SAW dengan cara bersifat lupa. Nak katanya malaikat Jibril nak angkat bukit, nak lempar ke bukit Taif itu, tapi dengan sabarnya Rasulullah, dengan akhlak Rasulullah sabar. Rasulullah kata apa kali Jibril? Ya Jibril, biarlah mereka nak buat itu padaku, tapi insya-Allah ada hikmahnya, Allah akan lahirkan mereka itu dengan zuriat-zuriat yang akan taat kepada Allah, yang akan pertahankan agama. Dengan buktinya lahirlah. Memang betul. Taif menjadi pusat takbir Rasul. Taif menjadi pusat daripada Taif menjadi pusat segala macam orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir daripada zuriat orang yang lempar batu, lempar tahi tadi. Nak kata dengan sabar yang Rasul. Dan kehidupan kita pada hari ini hiasilah dengan adab-adab sabar, syukur kita dengan kehidupan kita yang sederhana, dengan kehidupan kita menurut sunnah Rasulullah. InsyaAllah kita akhiri sekali lagi lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita, memberi hidayah kepada kita, memberi pimpinan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang serba mencabar ini, kehidupan akhir zaman. Akhir zaman kita tuan-tuan, kehidupan akhir zaman ini semoga Allah pimpin kita, Allah tunjuk kita di manakah jalan ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah 'alaina wa awladina wa dhurriyyatina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, Engkau jadikanlah aku orang-orang yang arifin, orang-orang yang ada ilmu. Engkau punya harap dengan ilmu, ya Allah. Engkau pimpinlah aku dengan ilmu, ya Allah. Ya Allah, dengan kehidupan yang sebelum mencapai ini, ya Allah, Engkau pimpinlah kami, ya Allah. Tunjuklah kami jalan-jalan yang sebenar-benar Engkau tunjukkan kepada kami, ya Allah. Semoga apabila kami berhadap denganmu, ya Allah, Engkau
beri buku amalan kami dengan buku amalan kami dengan tangan kanan kami ya Allah. Ya Allah, semoga kami ini melalui siratal mustaqim dengan mudah ya Allah untuk menuju ke surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.